Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, hari ini kita dipanjangkan umur, diberikan rezeki, dipermudahkan oleh Allah. Kita dapat berjumpa lagi dalam slot Hito Koto bersama saya Hisham Abu Hassan. Hari ini Alhamdulillah dah masuk bulan ke-9 dalam tahun 2021 ya. Cepat betul masa berlalu betul kan? Sedar tak sedar kita dah hampir 17 ke 18 bulan. 17 3 4 5 6 7 8 9. Dah lama dah. 19 bulan dah. 19 bulan sudah kita berada dalam pandemik COVID-19 ni. Bulan 2021 pun berlalu dengan cepat. Kita rasakan, saya rasakanlah, anda saya tak pasti, tapi saya rasakan tahun ini berlalu sangat pantas. Betul lah, seperti yang disabdakan oleh Nabi, bila semakin dekat dengan kiamat, bila makin dekat dengan penghujung waktu, masa itu kita akan merasakan menjadi cepat lah. Tapi tak apa, hidup mesti diteruskan, betul tak? Apapun yang berlaku, hidup kena teruskan. Selagi kita di dunia, kita kena teruskan hidup kita dan mencari sebab kita tak boleh tinggalkan dunia ni untuk fokus kepada akhirat saja, sebab di dunia inilah tempat kita untuk mencari bekal, membuat bekal untuk kita kembali ke bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Hari ini saya nak selamat menyambut Merdeka ke-64 dengan tema Malaysia Prihatin. Hari ini 2 hari bulan September 2021, saya nak bawakan satu tajuk berkenaan dengan modal niaga takaful. Kan selalunya orang kalau kita nak berniaga, kita perlukan modal, betul tak? Bila kita perlukan modal, tapi untuk niaga takaful ni kita bagi modal. Jadi masalah modal tu kita boleh solve dah. Masalah modal kadang-kadang sebab kalau kita nak berniaga, antara elemen penting yang kita perlu ada, kita kena ada modal, kita kena buat study lah, kena ada demand ataupun tidak, dan juga kita kena ada knowledge sikit. 3 benda yang kita betul ada, modal, capital kan, know-how lah, benda yang kita nak buat tu kita tahu ataupun tidak. Kemudian lagi satu, kita kena make sure dia ada di mana. 3 benda ni ada elemen penting untuk kita berniaga lah. Kalau katakan tentang bab modal ni, kadang-kadang orang jadi susah sebab nak kena buat loan bank kan, apa semua. Tapi kalau untuk berniaga takaful, kita ada satu berita baik, kita sediakan modal. Untuk berniaga takaful ni, kita sediakan modal. Dalam macam saya tulis kat bawah ni lah, kan, nak niaga takaful kita bagi modal. Just call saya 0192276610 ataupun hubungilah mana-mana ejen Prudential. InsyaAllah dia orang boleh guide, asalkan kita ada keinginan untuk nak buat. Willingness tu kena ada. Modal yang saya cuba nak masukkan hari ini adalah berkaitan dengan modal tu bukan modal ni berbentuk wang ringgit, tapi dia tak bagilah dalam bentuk satu lump sum lah. Modal ni dipanggil nama EDP dekat Prudential ni. Kalau mana-mana ejen yang aktif, selalunya dia akan tahulah EDP tu apa maksudnya. Dulu plan ni disebut sebagai Entrepreneur Development Program, tapi kini dah diubah menjadi bernama Elite Development Program, EDP juga. Ini adalah ada kaitannya sebab kita cuba melahirkan, bukan saja kita masuk tu nak jadi peniaga takaful yang biasa-biasa, kita nak jadi peniaga takaful yang luar biasa sikit kan. Kalau untuk status agent, kita nak lahirkan orang-orang yang boleh buat MDRT, satu organisation yang diiktiraf bukan saja dekat bukan jago kampung lah, maksudnya bukan jago kampung, ia adalah
yang diiktiraf satu worldwide lah, worldwide. So kalau siapa-siapa yang memang mencari pengiktirafan kan, mungkin setengah orang dia bila dia bekerja atau dia pun buat sesuatu dia nak pengiktirafan. Pengiktirafan dia mungkin ni boleh dalam insurans dan takaful juga, kita ada pengiktirafan sampai ke peringkat dunia, worldwide lah. Dia panggil $1 million round table yang paling rendahnya lah. Kemudian dia ada lagi court of table, top of table kan, macam-macam lagi. Tapi bermulalah dengan $1 million round table dulu. So itu adalah target prinsipal saya Prudential untuk melahirkan banyak lebih ramai MDRT. So dalam grup kami pun, dalam grup saya pun dah ada orang yang berjaya achieve MDRT. Contoh dalam grup saya ada nama Nini, dia adalah MDRT qualifier untuk 2020, ataupun nama glamournya dalam takaful ni dipanggil Sri Kandi Takaful lah, Sri Kandi Takaful. Dan alhamdulillah tahun ini pun insya-Allah dalam grup kita akan ada lahir lagi a few MDRT baru. So MDRT ni bukan setakat angan-angan kosong, dan kita cuba dengan sistem yang kita ada, dengan plan yang kita buat, jadi kita dapat melahirkan MDRT daripada grup kita sendiri, insya-Allah. So sebab itulah kita namakan daripada dulu Entrepreneur Development Program, kita namakan menjadi Elite Development Program sekarang ni. Tapi semua hampir sama, cuma dia ada sedikit perbezaan daripada segi dia bagi ada insentif, bonus dan sebagainya lagi lah. Itu perlukan detail lah. Apa yang penting, apa yang saya nak sampaikan sekarang ni pada semua, kalau nak berniaga takaful, kalau katakan kita ada kebimbangan daripada segi macam mana nak teruskan kehidupan lain, contohnya kan, komitmen kita dah ada, macam mana kita nak teruskan kita punya komitmen tu kalau kita nak bermula sebagai ejen takaful, nak berniaga takaful ni. Sebab seperti mana ramai tahu, ejen takaful ni dia punya income mainly adalah daripada commission je. Jadi bila kita belum lagi bermula, mana nak datang commission tu? So benda tu lah, jangan risau, sebab modal tu lah yang akan kita berikan dalam bentuk bantuan bulanan tadi. Dia bermula serendah RM24,000 setahun, RM24,000 setahun ya, sampailah RM60,000 lah, RM60,000 setahun. So ini adalah plan EDP lah, plan EDP, Elite Development Program ni. So of course lah dia akan bergantung kepada kelulusan daripada principal. Dia akan bergantung juga kelulusan kepada agensi leaders lah. Sebab mainly agensi leaders yang akan menjadi guarantor untuk peserta-peserta yang nak join ni. So okay, saya teruskan. So EDP lah, mungkin kadang-kadang kita ternampak dalam Facebook, kita ternampak lambang-lambang macam ni lah, yang belakang ni EDP ni kan, EDP. So saya just nak apa ni, okay. Okay. Saya nak share tentang satu apa ni, info yang saya baca lah. Walaupun semua orang tahu sebenarnya, semua orang tahu kalau dia membaca lah. Semua orang tahu tentang kesan pandemik kepada kita yang menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Tapi mungkin juga kita tak tahu secara detail dia. Ini saya petik daripada laporan daripada kajian pengesanan graduan. Saya bercakap tentang fresh graduate dulu. Fresh graduate yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bagi tahun 2019. Agak latest, 2020 belum ada lagi. 2020 punya laporan belum ada dikeluarkan, tapi 2019 saya merujuk kepada ni, merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Ni laporan kajian pengesanan graduan yang dikeluarkan oleh ini Kementerian Pengajian Tinggi ini. Dia mengatakan yang ni lah,
Dia mengatakan apa yang saya tulis summary tadi tu. Dia mengatakan yang ni. Pada tahun 2019 sahaja, graduate yang lepas pada tahun 2019 ramai 41,000 graduan lepasan universiti awam dan swasta belum bekerja. Bukan kerana dia orang tak mau bekerja. Mungkin ada yang mungkin daripada 41,000 ni mungkin ada yang tak mau bekerja. Mungkin dah berjumpa dengan suami kan, berjumpa dengan suami lah, selalunya isteri tak bekerja kan. Mungkin juga mak bapak dah memang dah kaya, tak perlu bekerja kan. Tapi daripada 41,000 ni 67% daripadanya sedang mencari pekerjaan. Maksudnya dia orang memang nak bekerja, cuma dia orang belum dapat pekerjaan. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang sekarang ni lah. Faktor-faktor yang sekarang ni. So dengan adanya faktor-faktor ni mungkin akan menyusahkan atau melambatkan mereka daripada mendapat pekerjaan lah. So orang-orang macam ni ini graduan fresh graduate, mungkin juga ada di kalangan orang-orang yang memang dah bekerja tapi diberhentikan kerja oleh disebabkan oleh pandemik kan, So orang-orang macam ni saya nak cuba minta untuk kita buka minda kita, cuba dengar apa yang saya cuba nak kongsikan ni. Tapi jangan percaya bulat-bulat kan, masing-masing ada akal, tapi jangan tolak dulu, jangan tolak mentah-mentah dan jangan percaya bulat-bulat. Gunakan akal kita yang Allah bagi tu untuk kita nilai apa yang saya cakap ni boleh bagi manfaat ataupun tidak lah. So saya nak offer kepada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan ni, termasuk juga fresh graduate, peluang keusahawanan yang kita buatkan dengan bantuan daripada prinsipal kita lah, prinsipal saya. So satu program yang diperkenankan oleh Prudential Insurance Malaysia Berhad bagi membantu peserta program berjaya dalam projek ni dengan menyediakan elang bulanan mengikut kelayakan akademik dan juga pengalaman pekerja lah. Mungkin ada orang yang berhentikan kerja, betul tak? Ni kalau katakan fresh graduate pun still boleh apply. Dan plan ni dinamakan EDP macam saya sebut tadi. Program ni adalah usaha sama antara Prudential sebagai prinsipal dan juga agensi. Sebab tu dia memerlukan kelulusan daripada dua lah. Satu kelulusan daripada agensi leader, yang kedua kelulusan daripada prinsipal, iaitu Prudential sendiri. Sebab Prudential sediakan dana untuk elang bulanan tu dan pengurus agensi akan menjadi guarantor, penjaminan untuk peserta tu mendapat elang bulanan secara tetap dalam jangka masa 12 bulan yang pertama dia. So dia akan, dengan tu kita akan bagi latihan dan kita akan buat daily monitoring kepada peserta. So bagi memastikan kejayaan projek ni lah. Projek ni bukan julung-julung kali kita buat. Projek ni dah lama ada. Nanti saya jelaskan, saya akan bagi testimoni apa semua. So EDP ni untuk jangka masa 12 bulan dengan bantuan sementara. Kena ingat sebab main income untuk insurance agent ataupun takaful agent adalah daripada commission dan bukan benda ni. Bantuan ni hanya sementara saja. Bantuan ni hanya sementara supaya sebagai macam bantuan modal lah untuk kita nak mulakan, nak clearkan kita punya komitmen yang sedia ada. Jadi kita nak bina, nak latih orang ni supaya dia satunya nak jadikan ejen takaful yang elite, yang tadi saya sebut boleh mencapai MDRT dan sebagainya. Yang keduanya untuk kita latih dia supaya dia dapat membina agensi dia sendiri. Waktu itulah bila dia dah membina agensi dia sendiri, waktu itulah menjadi satu bisnes untuk dia. Lah. So rata-rata kalau katakan kita nak tengok macam waktu pandemik ni, kita boleh tengok ramai agensi leaders lah, kan, sebab kita berniaga. Sebab pandemik ni salah satu kita boleh juga katakan kita sebagai satu rehearsal untuk kita punya pencen kan. Waktu kita pencen macam ni lah, maknanya kita tak boleh bekerja apa semua kan. Jadi kita tengok macam mana orang yang berniaga. Orang berniaga selalunya dia ada backup lah, insyaAllah. So itulah kelebihan untuk kita bina agensi sendiri tu. So elang bulanan yang tadi tu, ADP ni akan kita sediakan. Untuk ni saya letakkan ni sebab saya ada buat satu talk kepada universiti.
Ni ada RM2,000 sampai RM3,000 lah, sebab ini untuk apa ni, untuk student fresh graduate. Tapi kalau katakan untuk orang yang pernah bekerja dan dia punya income sebelum ni memang RM5,000 sebulan apa semua, insyaAllah kita boleh bagi sampai RM5,000 tu, macam itulah. Kita tengok apa kena ada apa interview apa semua nanti ya. So EDP ni syarat dia sangat senang. Kalau untuk saya, sebab saya menjadi guarantor dia, saya memang perlukan peserta tu perlu achievekan 30,000 lah dalam masa 3 bulan sebelum dia buat permohonan tu. Dan yang ni dia kena jawab lah, sebab kita nak tengok dia ada ciri-ciri sebagai usahawan ataupun tidak. Dan yang paling penting dia mesti menjadi seorang ejen lah. Kalau dia tak menjadi seorang ejen, dia tak boleh buat semua benda ni lah. So dia kena register dulu jadi sebagai ejen dulu, dan sebelum nak jadi ejen tu of course lah dia kena ambil exam kan, dan sebagainya. Itu nanti kita buat one to one punya session lah. One to one punya session. So peserta EDP ni target dia macam mana? Akan dilatih untuk menjadi seorang ejen yang elite, sebab dia satu diberikan tunjuk ajar dengan sistem kita panggil mentor-mentee. Mentor-mentee ni maksudnya orang yang mengajar dia tu orang yang pernah achieve apa yang dia cakap tu. Contoh nak suruh dia nak jadi sebagai MDRT. Yang jadi mentor ni adalah MDRT. Dia pernah buat MDRT. So itulah yang kita panggil sistem mentor-mentee tu. Bukan orang yang kalau dia nak suruh dia jadi MDRT, orang yang mengajar dia hanya ejen yang biasa-biasa. Jadi benda tu tak susahlah nak jadi kan. Jadi kita buat sistem yang mengajar tu memang qualified dan memang dia memang pernah achieve. Dan juga kita ada direct coaching untuk bina kita punya agensi sendiri dengan menggunakan produk takaful lah kan. Dengan sistem kita ni insya-Allah kita seperti saya sebut tadi, kita dah ada testimoni yang sudah berjaya buat apa yang kita planningkan tu. So peranan ni of course dia akan buat kerja sebagai ejen takaful lah. Jangan jangan merasa malu untuk mengaku sebagai ejen takaful lah. Itu saja pesanan saya. Kadang-kadang kita malu nak cakap malulah nak orang tanya kerja apa, kita malu nak sebut ejen takaful kan, ejen insurans kan. So jadi kalau kita malu macam tu, kita tak dapat nak pasarkan apa yang kita ada lah. Jadi sebab peranan kita adalah untuk nak pasarkan takaful tu tadi, insya-Allah. Peluang yang sangat besar sebab mengikut Bank Negara punya statistik data, penembusan insurans di Malaysia hanya berada pada sekitar 55% saja, dan industri takaful masih lagi di bawah 20%. Kalau actually figure dia dalam 16%, 17% lah kot. Saya letak tu actually bawah 20% lagi. So kalau katakan kita ambil Malaysia ada 32 juta rakyat kan. Kalau kita ambil orang yang mempunyai yang bekerja lah, kita ambil figure contoh, kita ambil setengah lah, 16 juta kan. 16 juta, daripada 16 juta tu kita ambil orang yang mempunyai keupayaan untuk membayar pula, katakanlah kita ambil 60-70% kan. Daripada situ kita ambil pula orang yang masih sihat pula, still banyak lagi sebab kita punya planning bukan kita nak satu ejen tu bukan boleh cover sampai 1 juta orang pun, ataupun satu orang ejen tu boleh cover sampai 100,000 orang klien ni pun. Kita targetkan kita hanya 100 orang saja untuk 1 tahun kan. 100 orang 1 tahun, macam saya buat selama 13 tahun ni, saya mempunyai klien lebih kurang dalam 500 orang saja kot, lebih kurang lah, yang masih lagi enforce dengan saya, yang masih lagi ada masih lagi berterusan bayar lah dengan saya, ada 500 orang klien kan. So tak perlu, bukan kata tak perlu, maksudnya kita tak target sampai setinggi sampai 10,000 orang kan, untuk satu orang kerja, sebab dia tak akan mampu untuk buat. So kita target dalam every year, kita hanya targetkan dalam 100 orang saja. So still ramai, still peluang dia sangat besar. So boleh mencuba, buangkan rasa malu, buangkan rasa macam tak confident kan. Kita boleh belajar benda yang menjadi
kegusaran tu kita akan cuba ajar, asalkan ada willingness untuk nak mencuba dulu. Sini juga saya nak tunjukkan testimoni peserta yang pernah ambil planning yang macam EDP ni. Sebab dulu nama dia bukan EDP, nama dia AFS lah kalau dekat Prudential ni. Ini adalah website daripada grup saya lah, grup saya. Jadi saya nak tunjukkan testimoni saja kat sini, daripada sini. Testimoninya ini seorang ustaz. Yang ni pernah ambil planning yang macam bantuan bulanan ni. Ini pernah ambil Muhammad Rizwan, dan sekarang dia bakal InsyaAllah tahun depan dia akan dipromote menjadi unit manager 1, insyaAllah. So kita doakan sama-sama. Dia pun bermula sebagai ejen yang mengambil bantuan bulanan ni, bantuan bulanan tu. So sampai sekarang dia achieve dia punya dream lah, insyaAllah. So yang ni pun pernah ambil, dan insyaAllah tahun depan juga dia akan menjadi unit manager 1. Dan saya tunjukkan lagi satu, ini pernah ambil, dan alhamdulillah dia dah jadi unit manager pun. Sekarang ni pun dah jadi unit manager 2. Seorang bekas engineer juga. Daripada Tauhukuk University. Ini adalah testimoni yang saya tunjuk live, masih live evidence lah, maksudnya kan, orang yang masih hidup lah saya tunjuk, orang yang masih ada lagi dalam industri. Alhamdulillah. Itu sahaja berkenaan dengan EDP ni. EDP ni adalah satu planning yang ataupun kerjasama yang kita buat supaya kita boleh bagi modal, bagi bantuan supaya orang yang boleh terus secara full time untuk start sebagai ejen tu. Itu sahaja daripada saya untuk slot Hidup Kotor pada hari ini. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi di lain tema. InsyaAllah apa yang baik dan benar itu memang daripada Allah, dan yang kurang baik itu datang daripada penyampaian saya yang kurang sempurna. Saya harapkan ada manfaat. Kalau siapa yang mungkin tak sesuai untuk dia, tapi mungkin ada di kalangan kawan-kawan ataupun saudara mara, anak buah yang memang tengah mencari pekerjaan, boleh panjangkan video ataupun mesej ni supaya mereka dapat info ni. Dan kita di Prudential memang mencari orang yang nak berusaha ataupun nak mencuba kerjaya ni, nak menjadikan kerjaya ni sebagai satu bisnes dia. Itu saja daripada saya pada hari ini. InsyaAllah lain kesempatan kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi. Assalamualaikum.